Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopet Channel. Satu lagi berita tergempak hari ini sahabat semua, ya, berkaitan dengan Daim Zainuddin. Kalau sebelum ini beliau sudah didakwa kerana tidak isytiharkan harta. Sekali lagi, ya, melalui maklumat sumber yang kita dapat sebenarnya tadi, Daim Zainuddin sekali lagi akan dipanggil oleh pihak ISPRM untuk siasatan lanjut kerana dikatakan punya harta yang lagi tersembunyi. Wow, banyak betul harta dia ni. Dan perkara kedua, apakah ke Bangkok? Adakah langkah Bangkok bakal terjadi? Mari kita lihat, ya, dua kenyataan media ini yang menarik perhatian kita dan hangat juga diperkatakan ketika ini. Jadi ISPRM hari ini syak Daim ada banyak lagi harta yang belum diisytiharkan. Wow, betapa banyak harta ni, ya. Betapa hartanya di sana sini, ya, begitu banyak harta. Kenapa takut nak isytihar sahabat-sahabat semua? Katanya tidak takut dengan ISPRM, tidak takut takut untuk didakwa, ya, kerana mereka melakukan perniagaan yang sah. Tapi kenapa begitu banyak lagi harta yang masih disembunyikan? Jadi hari ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mungkin memanggil Daim Zainuddin sekali lagi bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan itu. Ini selepas agensi anti rasuah itu mensyaki Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa. Menurut Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki, pegawai penyiasat agensi itu baru-baru ini menerima maklumat baru mengenai aset milik Daim dan kini sedang berusaha untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut. Katanya siasatan terhadap Daim masih lagi diteruskan. Jadi kita kena buat banyak pengesahan harta-harta yang tak diisytiharkan. Menjadi tanggungjawab kita untuk menyemak harta-harta yang kita dapat maklumat tak diisytiharkan, katanya kepada Malaysia Kini. Azam Baki bagaimanapun enggan mendedahkan lebih lanjut, ya. Sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut antara aset lain yang disiasat ialah hartanah, saham dan akaun bank di Malaysia dan juga di di luar negara. Pegawai ISPRM itu berkata, pegawai penyiasat memerlukan lebih banyak masa memandangkan Suruhanjaya itu memerlukan bantuan daripada agensi berkaitan dari luar negara. Pada peringkat ini belum panggil untuk soal siasat, biar pegawai penyiasat kumpul maklumat harta-harta lain yang kita syak di dalam dan juga di luar negara. Jadi katanya, saya jangka kalau banyak maklumat lagi diperoleh, dia akan dipanggil kemudian. Kata Azam ketika ditanya sama ada Daim akan dipanggil sekali lagi. Minggu lalu Daim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana gagal mematuhi notis ISPRM untuk mengisytiharkan harta meliputi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Dia mengaku tidak bersalah dan mohon untuk dibicarakan. Selain itu, ISPRM berkata mereka juga akan meneruskan siasatan lain terhadap jutawan itu atas dakwaan rasuah dan juga pengubahan wang haram. Wang besar, wang besar. Wow. Begitu banyaknya harta sahabat semua yang tidak terkira. Ya, kalau hari itu pendedahan yang dibuat oleh pihak ISPRM, hartanya sudah di sekeliling negara kita Malaysia, di tempat-tempat mewah dan sebagainya. Soalnya adalah kenapakah begitu takut untuk isytiharkan harta? Ya, kalau mereka mengatakan mereka menjalankan bisnes dengan cara halal dan sebagainya, soalnya kenapa begitu banyak harta yang cuba disembunyikan? Ya, adakah ada sesuatu yang mereka cuba sembunyikan di sana, takut untuk diisytiharkan dan sebagainya? Menarik untuk kita fikirkan soalan itu sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi, kalau beberapa hari sahabat semua, Muhyiddin meminta pasportnya untuk pergi ke Bangkok, untuk ke Bangkok, katanya untuk menziarahi kawannya yang membuka restoran dan bertemu dengan kawan-kawan. Jadi hari ini walaupun pihak pendakwa raya merayu untuk tidak memberikan pasport itu, tapi pihak mahkamah, ya, telah pun memberikan, ya, pasport kepada Muhyiddin, ya, untuk sementara untuk beliau ke Bangkok. Jadi apa sebenarnya tujuan ke Bangkok? Adakah langkah Bangkok akan dibuat? Adakah berbagai langkah akan dirancang? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan.
Hari ini Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ya untuk mendapatkan semula pasportnya secara sementara ke Thailand pada 15 Februari ini. Ya, Hakim Azura Alwi membenarkan permohonan itu hari ini. Pasport Muhyiddin ditahan selepas dia berdepan dua pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram yang bernilai RM195 juta. Pada 31 Januari lalu, dia memfailkan permohonan untuk mendapatkan semula pasportnya secara sementara untuk ke Bangkok, Thailand atas tujuan yang menziarahi ahli perniagaan Malaysia di sana yang akan menguntungkan dua hala kedua negara dan juga melawat beberapa pemimpin pemikir oleh tokoh masyarakat Islam katanya. Dan dia juga berkata diundang melancarkan sebuah restoran masakan Thai bernama Prekiau milik kenalan rapat yang juga rakyat Malaysia. Menurut afidavit, sokongan pengurus CPN itu berkata dia ingin ke sana selama 8 hari, yaitu sehingga 23 Februari. Bagaimanapun, pendakwaan permohonan itu antaranya atas dasar Muhyiddin tiada keperluan mendesak untuk ke Thailand. Dalam persidangan hari ini, Azura membenarkan pula Muhyiddin untuk mendapatkan semula pasportnya sehingga 23 Februari dan berkata Muhyiddin tiada risiko untuk meninggalkan Malaysia bagi mengelak perbicaraan mahkamah. Katanya walaupun sebab yang dinyatakan Muhyiddin tidak mendesak, mahkamah ada budi bicara yang luas untuk memulangkan semula pasport secara sementara mengikut keadaan. Walaupun ada sekatan perjalanan terhadap pemohon tidak wajar untuk menghalangnya daripada terus menjalani kehidupannya selagi dia belum disabit bersalah, katanya kepada peguam Muhyiddin, Amir Hamzah Arsad dan Timbalan Pendakwa Raya Nuralis Mat. 29 tahun lalu, Mahkamah sama turut memulangkan sementara pasport Muhyiddin untuk bercuti di London dan membuat pemeriksaan kesihatan di Singapura, namun menolak permohonan agar pasport dipulangkan secara kekal. Muhyiddin berdepan dua pertuduhan menerima wang hasil daripada kegiatan haram berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke akaun Stanbic Bank milik Bersatu. Dia juga berdepan satu lagi pertuduhan itu pengubahan wang haram melibatkan RM5 juta daripada kegiatan haram seperti kenyataan dalam pendakwaan terhadap Muhyiddin. Jadi ini dia sahabat semua, walaupun tidak mendesak tapi akhirnya Muhyiddin diberikan pasportnya sebuat sementara untuk terbang ke Bangkok. Apa sebenar tujuan? Adakah akan ada langkah Bangkok? Adakah ada langkah Bangkok? Kita tidak tahu sahabat-sahabat semua. Itu salah satu alasan beliau. Jadi kita boleh nampak hari ini ya mahkamah ya begitu prihatin juga ya terhadap individu ini ya abakaw ini ya. Biarlah dia senyum, biarlah dia ketawa, biarlah dia pergi bercuti dalam beberapa ketika ini sementara menunggu perbicaraan dan apabila bakal dikenakan hukuman ya mungkin masa itulah beliau tidak akan dapat tersenyum lagi. Itu pandangan saya lah sahabat semua. Jadi bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan pandangan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.